apakah hijrah yang terbaik sekali ya Rasulullah? Ada satu hari, kata sahabat, ada satu orang laki-laki datang jumpa Nabi, tanya 5 soalan. Dia tanya Nabi satu persatu. Pertama dia tanya, ya Rasul, ayu a'mali afdal? Ya Rasulullah, apakah amalan atau ibadat yang paling the best, afdal? Ini sebelum kita bincang, kita tengok metodologi pendidikan. Nabi dia bukan sekadar dakwah kepada sahabat, tapi dia tarbiyah. Apa makna tarbiyah? Kita groom dia. Di Malaysia penceramah sekarang dakwah tidak ada tarbiyah. Kita touch go, tarbiyah tak ada. Maka kita panggil dakwah dan terbiah sajalah, terbiah. Apatah lagi kita pula menjawab soalan-soalan dengan orang ramai dengan memberi jawapan yang tidak tarbiyah. Orang tanya hukum, Ustaz, kalau semayang pakai jersey bola boleh tak Ustaz? Kita nak mudah, boleh, sah selama mana tutup aurat. Betul. Tarbiyah tak ada lah. Kalau tarbiyah mesti mau ajar dia, boleh, tapi afdal pakai putih, pakai wangi-wangi, pakai cantik-cantik. Itu cara Nabi buat. Nabi dia bukan sekadar seru, tapi groom. Sebab itu sahabat kalau dengan Nabi tak tanya soalan remeh. Dia akan tanya, ya Rasul, kalau ibadat apa yang the best? Dia orang tak tanya, kalau gini boleh tak? Tak. Dia dakwah dan tarbiyah. Dakwah dan tarbiyah. Jadi balik kepada soalan sahabat, dia tanya, ya Rasul, apakah amalan yang paling terbaik sekali? Nabi jawab, amalan paling terbaik tulul qiyam. Amalan paling terbaik untuk engkau buat adalah berdiri lama dalam sembahyang. Ini payah sikitlah nak buat. Berdiri lama dalam sembahyang. Nabi kalau sembahyang memang lama. Walaupun ada penceramah bagi tahu jangan sembahyang lama sangat, sebab nanti kita akan menyebabkan orang marah kalau imam baca panjang. Nabi dulu baca pendek. Baik, pendeknya Nabi itu bukan pendek macam kita. Izaja, ina a'taina, kuliah, itu memang pendek betul. Nabi punya ukuran pendek lain. Sebab itu ulama membahaskan, Nabi kalau sembahyang fardu, apa bacaan di dalam sembahyang subuh? Ada satu riwayat kata Amr bin Haris, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Saya dengar kalau Nabi jadi imam sembahyang subuh, dia akan membaca idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini juzuk 30. Ada berapa ayat? 29 ayat. Tidak pendek jugalah. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada riwayat yang berbeza. Ada yang mengatakan Nabi kalau sembahyang subuh dia biasa membaca surah Al-Waqiah. Waqiah berapa ayat? 96 ayat, tidak pendek juga. Atau membaca surah Mu'minun 118 ayat. Ada masa membaca surah At-Tur 49 ayat. Ada masa membaca surah Ar-Rum 60 ayat. Ada masa membaca Yasin 83 ayat. Dan yang paling popular kata sahabat, Nabi membaca surah As-Saffat. Saffat ada 182 ayat. Sehingga kata sahabat, walaupun surah As-Saffat panjang 182 ayat, tapi bagi kami itu biasa saja. Macam Izaja, bagi kami biasa. Satu rakaat 180 ayat normal bagi para sahabat. Lah mungkin ada kata, yalah sembahyang subuh memanglah panjang Ustaz. Cuba cek sembahyang zuhur berapa panjang Nabi baca. Tuan-tuan, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, laqad kanat salatu zuhri tuqam. Satu hari sembahyang zuhur dah diazankan. Fayadhhabu zahib ilal baqi'. Ada satu orang sahabat dia nak syishi, nak buang air kecil. Masjid Nabi tak ada tandas, so dia pergi ke Baqi'. Baqi', tuan-tuan yang selalu pergi ziarah Madinah, Masjid Nabi yang asal dekat Kubah Hijau, Baqi' dekatlah 400 meter lebih kurang macam tu. Dia pergi ke Baqi', fayaqdi hajatahu thumma yatawadda'. Dia pun buang air di situ, kemudian dia cari tempat berwuduk, dia ambil wuduk. Thumma ya'ti wa Rasulullah fi rak'atil ula mimma yutawwiluha. Ketika dia balik semula ke Masjid Nabawi dalam keadaan dah ada air semayang, dia tengok masa tu Nabi masih rakaat yang pertama semayang zuhur. Mana panjanglah bacaan Nabi. Sempat mamat ni Nabi qomat, dia keluar. Nabi dia datang masih rakaat pertama. Baqi' bukannya dekat.
400 meter juga. Itu kata sahabat, Nabi biasanya baca surah At-Tariq. Itu normal At-Tariq. Tariq dalam 17 ayat. Ada masa Nabi baca surah Al-Buruj, 22 ayat. Dan ada masa Nabi baca surah Al-Lail, 21 ayat. Kalau sembahyang maghrib, biasa ustaz-ustaz, imam-imam dipesan oleh pejabat agama, jabatan agama, maghrib jangan panjang, baca pendek-pendek sudah. Nak ceramah lagi macam-macam. Bagaimanakah Nabi punya kadar pembacaan? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-turi. Saya biasa dengar Nabi kalau sembahyang maghrib dia membaca surah At-Tur. Ini hadis riwayat Muslim. Surah At-Tur ni juzuk ke-27 dan surah At-Tur ada 49 ayat. Satu rakaat 49 ayat. Dan Nabi kalau sembahyang maghrib kata sahabat dia suka membaca surah-surah yang tiwalul mufassal. Mufassal yang panjang-panjang. Start daripada surah Qaf sampai suratul Naba. Dan biasanya Nabi baca surah At-Tur 49 ayat atau surah Muhammad 38 ayat atau dia baca surah Mursalat 50 ayat atau surah Al-Anfal 75 ayat ataupun surah Al-A'raf 206 ayat. Kalau sembahyang fardu dah panjang itu, sembahyang sunat Nabi baca panjang mana? Sembahyang sunat Nabi tak ada orang boleh ikut, tak larat. Kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, kata Huzaifah Al-Yamani ni, dia ni sahabat Nabi yang gelarkan sebagai sahibu sirri Rasulullah. Dia penyimpan rahsia Nabi. Setiausaha sulit kanan, SUSK. Kuang-kuang Jusasi lah. Jusasi, Tan Sri lah tu. Kalau zaman sekarang Tan Sri dia. Setiausaha sulit tu. Dia simpan segala rahsia sulit Nabi. Setiausaha sulit, itulah kerja setiausaha sulit. Tapi macam kita di Malaysia, kalau orang politik, setiausaha sulit bukan simpan rahsia. Kalau kan Om Sofso dia banyak SUS, sesulit 1, sesulit 2. Kita tak tahu apa kerja. Sebenarnya tak ada kerja pun. Sesulit 1 kerjanya bayar Selcom. Sesulit 2 kerja ambil anak sekolah. Itu je. Tapi beza-beza dia punya gelar. Yang kanan SUSK. Itu kanan. Jabatan Kerajaan. Ada kereta. Ni contoh lah, ni contoh. Tapi yang Huzaifah Al-Yamani ni SUSK. SUSK. Tapi yang paling kanan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah SUSK senior. Maknanya dia yang number 1, terus 3, paling tinggi sekali. Balik pada Huzaifah Al-Yamani, dia cerita. Orang tanya Nabi kalau sembahyang panjang, kalau sembahyang sunat panjang. Setara mana atau setakat mana panjangnya sembahyang Nabi? Kata Huzaifah, ini riwayat oleh Imam Hakim dan juga Nasa'i dalam Sunan Kubra. Dia kata, Nabi pernah aku tengok dia sembahyang sunat. Habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia baca Al-Baqarah. Kata Huzaifah, aku ingat dia baca 10 ayat je. Tidak, dia baca komplit 286 ayat, 3 juzuk. Rakaat pertama 3 juzuk, 286 ayat. Surah Al-Baqarah saja ada 6221 kalimat, 25500 huruf. Habis Baqarah, aku ingat Nabi nak rukuk, katanya, tak, sambung pula lagi Ali Imran. Surah Ali Imran dia baca komplit 200 ayat. Ali Imran saja ada 2 juzuk. Habis Ali Imran, kata Huzaifah, dia sambung pula Suratul Nisa. Suratul Nisa 176 ayat, 3 juzuk. Maknanya Nabi dalam satu rakaat saja dia baca 662 ayat, 8 juzuk. Tuan-tuan pusing Malaysia, cari imam mana yang boleh baca 8 juzuk satu rakaat. Bukan 8 rakaat, satu rakaat. Nabi seorang. Kenapa imam-imam kita tak boleh buat? Panjang sangat. Imam okey, makmum KO. KO makmum. Ya. Dia ada satu masjid, ni tuan-tuan boleh buat. Kalau inisiatif ni bagus. Tapi sebab kita masjid tengah bandar, tak boleh buat. Orang komplain, kita banyak orang singgah. Kalau masjid Korea, kampungan, taman-taman perumahan, elok buat. Kita buat program khatam Quran dalam sembahyang. Biasa boleh habis 30 juzuk 8 bulan. Syarat imam tu Al-Hafiz lah. Kalau Al-Haf tak boleh. Separuh tak boleh, kena hafiz betul. Kalau separuh tak boleh hafal lah. Mesti cari Al-Hafiz. Cari Al-Hafiz. Dalam semayang kita baca.
Tapi kau jangan bantai 10 ayat satu muka, pengsan makmum. Sepotong 2 baris, macam tu ya. Tapi konsisten daripada Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Nanti asal itu juga bacaannya maghrib. Kita pernah buat 8 bulan khatam. Ini rare. Kalau dapat buat, kita rasa megah. Aku khatam Quran tak tunggu Ramadan. Masjid aku bulan biasa pun khatam. Khatam baca, tak khatam dalam semayang. Wow, rare. Biasa imam datang main tebuk surah, kita aturkan 30 juz. Bila masalah kita nombor 1, kita tak ada imam Al-Hafiz. Yang kedua, imam kita nak baca khatam kena hafal 30 juzuk. Kita hafal juz 30 lain. Dia hafal 30 juzuk, kita hafal juz 30 lain. Hafal juz 30 tak khatam. Jadi ada beberapa masjid yang bila kita kempen begini, dia nak buat. Tapi dia taruh mushaf macam semain tarawih, letak Quran, Allah, so meja macam Quran. Bila dia letak mushaf, dia bantai je berlagu pula dah. Ya ayyuhalladzina, dia macam taranum pula tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Makmum semua orang pencen, nak buang air kecil. Akhirnya protes, tulis surat hantar ke mufti, suruh keluarkan fatwa apa hukum sembahyang fardu membaca mushaf. Satu kerja pula dah. Kita simpulkan, makmum Malaysia belum bersedia. Kecuali yang betul-betul minat saja. Yang betul-betul minat saja. Sebab itu, bila sahabat tanya Nabi, apa ibadat paling bagus ya Rasul? Berdiri lama dalam sembahyang. Berapa orang kita pernah berdiri lama dalam sembahyang? Tak ada. Tapi kena cuba jugalah, berdiri lama dalam sembahyang. Seumur hidup dapat sekali pun jadilah. Kalau tak larat ikut orang, buat sendiri pun boleh. Sembahyang sunat, dia benarkan baca mushaf. Jadi tuan-tuan sembahyang qiyamul lail, tahu Quran besar, sembahyanglah qiyamul lail, baca Quran. Boleh dibenarkan sembahyang sunat. Mana rakaat pertama 10 ayat, rakaat kedua 10 ayat. Baca biar berlagu-lagu sikit. Alif lam mim. Sembahyang Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, syok. Tapi pastikan bekalan elektrik semua, lampu jangan ada trip apa semua. Sebab kalau blackout, diam terus imam. Qul huwallahu ahad. Itu yang diingatnya. Tapi tak apalah, at least cuba. Itulah Nabi semayang bengkak kaki. Ini puncanya yang kita selalu baca hadis dengan hadis. Nabi semayang bengkak kaki apa hal? Sebab berdiri lama. Kita pun semayang bengkak kaki, tapi go out. Salah makan. Nabi memang semayang. Itu antara soalan sahabat. Sahabat tanya lagi apa haji yang paling afdal, apa macam-macam. Sampai soalan yang kelima saya ringkaskan. Ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu hijrati afdal? Apakah hijrah terbaik sekali ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, antahjura ma kariha rabbuka. Hijrah terbaik nombor 1 adalah kau tinggalkan apa-apa yang Tuhan tak suka kau buat. Tinggalkan. Tuhan tak suka bergaduh, jangan bergaduh. Tuhan tak suka engkau tak bertegur adik-beradik, tegurlah adik-beradik. Tuhan suka tutup aurat sempurna, tutup aurat sempurna. Tuhan tak suka engkau tinggal sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Apa saja kebaikan yang kita buat dengan niat nak menjauhkan murkanya Allah, itulah hijrah yang terbaik sekali.